sambungan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka itu akhlaknya menyempurnakan janji mereka yang mereka itu tetapkan perjanjian itu dengan orang lain. Dan janji yang mereka itu tetapkan itu fil mubah, dalam perkara yang dibenarkan. Kena ingat, ini fil mubah saja, janji perjanjian yang benar. Perjanjian yang dibenarkan syariat. Perjanjian yang tidak langgar syariat. Perjanjian yang tidak berbentuk benda yang haram. Kena ingat. Sebab perjanjian benda yang haram itu terbatal. Sebab tu kadang-kadang orang yang membuat loan riba kan, buat loan riba. Dia bukan buat loan riba saja, sebenarnya kali dia ada buat perjanjian, dan perjanjian dia itu adalah perjanjian yang karut, perjanjian yang haram. Dan dia pula terpaksa menyelesaikan janji yang sudah dia tetapkan. Terpaksa. Kerana dia sudah tetap dah gitu. Dan dia nak selesai tidak ada cara lain melainkan dia bayar semua sekali. Dia bayar semua sekali dan termasuk dengan riba-riba sekali dia bayar. Maka barulah selesai. Dan sebab tu kita tengok orang yang ahli riba ni, keadaan mereka itu tidak berkat. Tidak berkat. Tidak ada ketenangan dalam hidup dia. Hidup pun dalam keadaan riba. Tiap-tiap bulan pun duduk fikir nak bayar kereta, nak bayar rumah, loan rumah, nak bayar loan peribadi, nak bayar loan itu, nak bayar loan ini. Itulah pikiran mereka. Berbeza dengan orang miskin yang tidak mengadakan sebarang riba itu, dan orang-orang yang tidak ambil loan riba itu. Kerana bila dia terikat dengan perjanjian, yang perjanjian dia pula perjanjian yang haram. Haram atas haram, haram atas haram. Sebab itulah riba ini Allah Ta'ala isytiharkan peperangan. Dan pengharaman riba adalah pengharaman yang paling akhir sekali yang disebut dalam Al-Quran. Dan itu ada dalam surah Al-Baqarah. Ada dalam surah Al-Baqarah penyataan tentang riba. Jadi itu kita akan bincang situlah. Kita akan bincang masalah riba di situ, kerana sekarang ini lebih-lebih lagi zaman PKP sekarang ni, semua orang nak jalan shortcut, jalan pintas, nak apa-apa dengan jalan loan. Ambil hutang dengan bank. Bayar tu, hutang 100,000 bayar 100,500. Hutang 200 bayar 300. Hutang 300 bayar 400, 500. Hutang 500 bayar 600, 700. Dia tak nampak benda tu kerana dia duk bayarnya. Dia bayar bulan-bulan tu dia rasa kecil. Dan dia itu terus menerusnya buat amalan riba itu. Ini bahaya. Dan mati pun tak tahu lagi terbayar ke tak. Dan lebih-lebih lagi yang teruk lagi saya tengok ada gitu, dia buat loan. Lepas buat loan tu, dia pula ada, dia ambil insurans pula. Insurans untuk cover kalau dia mati. Insurans untuk cover loan dia itu jika dia mati. Dan insurans betul pula termasuk dalam perkara judi pula. Sebab kita menetapkan sesuatu yang samar. Sesuatu yang samar. Sebab kalau dia sakit, kalau tidak dia sakit, mana biasa insurans dia akan nyatakan kena kalau kamu kena sakit kita orang akan bayar 100,000. Kalau kamu mati bayar 500,000. Kita dengar pun, saya pun baru ni ada terima telefon dari CMB pun, dia pun cakap gitu. Ada berapa orang anak lah, apalah. Dia kata kalau ambil insurans ni, dapat selamat lah kalau mati kena. Sekarang ni COVID lah, apalah. Bila kita tanya cover tak kalau COVID? Tahu pula. Jadi sebenarnya kali kita buat bayaran, okey, dia kata bayaran pula sikit. Bulan-bulan pun bayar dalam 100, 100,500, 200, ada ambil package. Tiba-tiba bila kita mati kita dapat 100,000. Macam mana kita boleh dapat 100,000, kita bayar sikit je. Dan itu adalah bentuk perjudian. Bentuk pertaruhan. Mana kalau boleh biar kita mati awal lah supaya dapat benda tu. Biar kita sakit cepat-cepat lah baru kita dapat haluan. Ini adalah bentuk judi. Dan judi juga antara benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai orang Islam tak perlu ambil semua benda ni. Dan kena hati-hatilah.
Dan ada juga di kalangan ulama-ulama yang membela benda insurans, yang bentuk judi ini, yang bentuk loan ini pun ada yang sokong. Tapi kalau orang nak kepada cari orang yang sokong, dia akan jumpalah orang sokong. Tapi dia kena cari juga orang yang menolaknya perkara-perkara itu. Sebab benda itu jelas-jelas dah. Kita ambil yang paling mudah. Bayar hutang 100,000, bayar 100,500. 50,000 tu apa? Kita nak bayar pada dia. Dia pun gunalah ini alasan itulah, alasan inilah, nak bayar bank lah, nak bayar tu bukan riba lah, interest lah, apalah, bunga lah, apalah. Semua tu nama jadi tukar. Lepas tu dia tukar pula nama Arab pula ke. Nama Arab pun juganya lebih kurang je. Jadi kita sebagai orang Islam tidak memerlukan semua benda tu. Dan kita tak ambil benda tu pun kita dengan kadar, kalau kita nak membeli, kita beli dengan kadar kita mampu lah. Kenapa kita nak membuat perjanjian yang haram untuk perkara yang kita sendiri tak mampu? Bila kita tak mampu, kita kategori orang miskin. Bila kita kategori orang miskin, kenapa kita duduk sibuk-sibuk nak buat loan? Kenapa kita sibuk-sibuk nak menjerumuskan kita dalam perkara riba? Kenapa? Jadi kena hati-hati benda ni. Saya tak ulas untuk semua, tadi saya ambil kepada perkara-perkara yang perkara yang umum saja. Saya tidak tujukan pada bank-bank tertentu, bank Islamik ke apa ke, itu saya tidak bahaskan benda tu. Saya hanya bahaskan sini yang secara umum, iaitu apa? Hutang 100, bayar 100,500. Maka setengah tu apa? Kita hutang peribadi 500,000, 200,000, 300,000. Kita bayar pada dia, kena bayar 400, kena bayar 500. Yang lebih tu yang kita bayar tu apa? Maka ada setengah orang kata itu bayaran ini kerana kita ada buat macam perniagaan lah, guna niat lah apa semua sekali. Dan yang saya pelik sekalinya, orang yang sign tu hanya sign saja. Yang teruk sekalinya adalah orang yang ambil loan tu, kerja dia sign je. Dia sign. Surat tu banyak, surat tu tebal juga, surat perjanjian tu. Baca tak baca, dia pergi mana nak kena sign? Mana nak kena sign? Dia pun sign. Mana nak kena sign? Ni sign. Baca ke tak? Tak baca. Ini lebih teruk lagi. Dia ni dengan kejahilan dia sign sign saja. Ini bahaya. Sebab tu kita boleh minta pada bank tu, sebenarnya kita boleh minta, saya tak faham, awak kena bagi, ini bahasa Inggeris, saya tak faham, awak kena bagi yang bahasa Melayu. Dan dia kena bagi. Dan tak bolehnya dia paksa kita, desak kita supaya kita sign sekarang. Tanda tangan sekarang. Tak boleh. Biar kita balik rumah dulu, cek dulu rumah. Bawa semua sekalinya perjanjian itu dan kaji benda tu. Kalau kita satu orang yang betul-betul beriman, ambil benda tu, kita pun kaji, tengok. Kaji tengok, apa ni sebenarnya kali ni? Perjanjian apa? Jangan kita main hentam saja atau apa ni Islamik ke apa ke. Jangan kita kata gitu. Kita ambil baca dulu, kita pun sign. Kalau kita rasa itu betul-betul ikut syariat Allah Ta'ala, barulah kita sign. Barulah kita sign tu dengan keyakinan. Kalau tidak, sampai sekarang ni pun kita duduk masih tak yakin. Yang hari tu aku dah buat loan tu betul ke tak betul ke? Aku baca sendiri pun tak tahu, aku dengar orang kata. Orang tu kata gini, orang tu kata gini, orang tu kata gini. Kita sendirinya baca ke tidak surat yang kita sign. Yang kita tanda tangan tu kita tak sign. Kita tak baca. Kalau tak baca lagi teruklah kita. Maka sinilah jangan bermudah-mudahnya kita dalam mengadakan perjanjian, menetapkan perjanjian kerana inilah sebenarnya kali akhlak satu orang Islam. Akhlak satu orang Islam adalah orang yang dia jaga bab perjanjian, dia jaga. Maka sini saya nak sentuh pasal perjanjian. Ada soalan yang tanya pasal riba. Pasal riba yang terlebih lanjut tu saya akan bahaskan dalam bab yang seterusnya, iaitu dalam ayat dalam surah Al-Baqarah juga, insya-Allah saya akan bahaskan itu. Tapi secara umumnya saya dah beritahu dah tadi, benda yang sifir mudah. 100 bayar 100 setengah, 200 bayar 200 setengah, yang setengah itu apa? Yang lebih itu yang kita bayar tu apa? Maka itu yang kita kena selidik tengok. Kita tak boleh tanya fatwa betul. Yang saya buat riba tu betul ke tak betul? Macam mana saya nak tahu betul ke tak betul? Awak ambil dah sendiri ke surat tu, awak tunjuk kepada saya, awak dah cek ke sendiri, awak dah muzakarah dah sendiri dengan alim ulama yang tentang kata-kata perjanjian itu. Sebab tu bila saya tengok apa yang orang yang membenarkan perkara ini, dia kata ahli panel orang syariat ada, ahli panel orang yang pakar dalam benda ni, dan benda itu disahkan sebagai ikut syariat ada, maka benda itu mesti betul. Mana boleh kita kata mesti betul? Kita ada mata, kita ada surat
kita bacalah surah itu dan kita bagi fahamlah, sebab kita dalam urusan perniagaan, kita nak berniaga apa? Kalau kita nak berniaga, biasa kita kena faham urus niaga kita tu, kita kena faham, barulah kita boleh meneruskan perniagaan. Dan kalau kita nak usaha sama, kita mesti faham perjanjian kita sesama dia, mesti kita kena faham. Perjanjian bukan sekadar nak bayar. Kita kena tahu perjanjian apa yang sebenarnya kali ini ada benda ciluk ke, ada benda pelik ke apa dalam ni. Kita kena tengok mana yang nampak pelik-pelik itu, yang tu yang kita kaji. Dan bila diberi istilah-istilah bank, bila diberi istilah-istilah ekonomi pada kita, kita tak faham. Tak faham, kita mesti kena minta penjelasan. Kita kena minta penjelasan satu persatu. Sebab tu kita tengok orang bank sendiri pun sebenarnya tak jujur. Dia tidak memberi pun penerangan pasal tu. Dia kata Islamik saja. Tapi dia tak ada ke memberi penerangan tentang syarat-syarat yang dia tetapkan? Tidak. Dia kata kita orang, awak percaya je lah, awak sign je. Lepas tu kita baca, faham tak faham? Tak faham pun main sign je. Jadi inilah bahaya. Kita meletakkan sesuatu cagaran pada orang yang kita rasa macam dia betul, tapi mana tahu kita dia betul atau salah. Maka sini saya nak mengajaknya kita semua orang yang belajar ni supaya berfikir benda ni. Kita berfikir, kalau benda itu bagus, kenapa jadi pelik? 100 kena bayar 100 setengah. Kenapa jadi pelik tu? Setengah itu ataupun lebih daripada 100 yang kita hutang tu, kenapa jadi lebih itu yang kita kena kaji. Dan kaji ni setiap perjanjian yang kita buat dengan pihak bank ataupun dengan sesiapa saja, semua tu ada perjanjian yang berbeza. Perjanjian yang berbeza, maka tidak boleh tanya fatwa secara umum gitu, tak boleh. Tak mungkin boleh. Tak mungkin gitu. Sebab ada juga yang betul, ada mungkin yang tak betul. Dan ada yang betul separuh ataupun ada yang betul memang karut semua sekali. Itu kita kena hati-hati. Dan sini nak ajar tentang akhlak. Maka akhlak ni satu bentuk pemurnian iman kita, nak memurnikan diri kita, tazkiyatun nafs, iaitu nak menjaga, nak membersihkan jiwa kita. Maka dengan akhlak yang baik, mengadakan perjanjian dengan perjanjian yang betul. Yang tidak betul, yang kita tidak faham, yang kita rasa keliru, jangan kita tanda tangan, jangan kita buat perjanjian itu. Itu yang saya nak sampaikan. Kemudiannya was-sabirina fil ba'sah. Habis itu, ini ayat berbeza sikit bagi orang yang belajar bahasa Arab. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, was-sabirina, sabirina sini ataf sebenarnya kali ataf pada maufu wal mufu. Ataf kepada wal mufuna. Iaitu dan orang sabar. Maka baris tak sama. Sepatutnya was-sabiruna, tak boleh baca was-sabirina. Tak boleh membaca was-sabirina. Tapi Allah Taala tulis sini was-sabirina. Jadi sini nak beritahu hukum yang ma'ruf, hukum biasa. Hukum biasa kalau belajar nahwu, wal mufuna was-sabirina tak sesuai. Dia kena sesuainya was-sabiruna. Was-sabiruna. Maka bila was-sabiruna, kenapa jadi was-sabirina? Was-sabirina di sini kita kena faham, ini dengan maksud fil madhi. Alal madhi itu betul nak nak memberi tahu lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah orang yang mempunyai akhlak sebegini. Itu makna dia. Mana betul kata pujian. Bila nak orang Arab bila nak memberi tahu sesuatu jumlah yang betul pujian, dia menasabkan kalimah yang madah. Kalimah yang madah itu dia menasabkan. Maka sini begitu juga penggunaan bahasa Arab juga diguna pakai was-sabirina dengan maksud dan lebih-lebih lagi orang yang sabar. Yang mana akhlaknya ini perlu diikut contoh oleh orang ramai. Mana perlu diikuti oleh semua orang. Orang yang mempunyai akhlak sebegini, orang yang mempunyai sifat sebegini pada diri dia. Iaitu orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Mana ni tingkatan akhlak yang paling tinggi. Tingkatan akhlak yang paling tinggi adalah kesabaran. Kesabaran makna tabah hati dia. Dia tidak menzahirkan keluh kesah. Tidak menzahirkan keluh kesah dengan inilah dengan lidah dia. Tidak dizahirkan keluh kesah dia dengan lidah.
Wasabirina fil ba'sa, yang sabar, yang tabahnya fil ba'sa, ketika dalam keadaan susah. Susah sini, ba'sa sini, susah kehidupan dia. Susah dari segi kehidupan dia. Waddarra'i, dan susah dari segi tubuh badan dia. Susah dari segi tubuh badan dia. Darra, susah dari segi tubuh badan dia. Contohnya kena penyakit. Wahinal ba's, dan ketika menghadapi peperangan. Ketika kemuncaknya peperangan itu berlaku. Maka terkenalah bedil, terkena peluru, terkena bom, terkena anak batu, terkena serpihan itu, serpihan ini hingga melukakannya, mencacatkannya, menyusahkan hidup dia. Maka itu semua sekali tingkatan-tingkatan. Mana yang susah dari segi luaran kehidupan dia. Satu lagi susah dari segi tubuh badan dia. Satu lagi susah dari segi keadaan yang ketika peperangan. Kerana nak menghadapi peperangan itu, kita sebagai tentera ke ataupun kita tidak sebagai tentera ke, nak menghadapi keadaan ini sangat sukar. Maka perlu kesabaran yang besar. Maka ini akhlak yang dicontohi sini, yang dipuji oleh Allah Ta'ala, supaya kita semua sekali mengambil pelajaran daripada ini. Akhlak inilah dapat membantu kita. Dapat membantu apa? Dapat membantu antaranya akhlak yang satu lagi, wal mufuna bi ahdim idza ahadu, dapat membantunya kita menunaikan janji, menetapkan perjanjian yang betul apa semua sekali itu, barulah kita itu dapat. Kenapa? Dengan kesabaran. Contoh tadilah kalau dia nak berhutang riba, dia kena sabar. Sabar daripada tidak berhutang. Orang lain pakai kereta yang besar-besar tapi hutang. Tapi dia pakai yang biasa-biasa tetapi tidak hutang. Maka itu pilihan. Lepas tu kalau dia nak yang besar-besar pun dah boleh pun beli yang second hand. Kalau nak baru, alah kena beli yang kecil-kecil lah. Yang murah-murah lah kalau yang baru. Kalau yang second hand mungkinlah dia boleh kereta yang sedap-sedap sikit. Tapi tahulah, biasa tahun, 5 tahun, 10 tahun itu biasalah. Kan? Lagi kurangnya modal dia, maka lagilah kurang. Tetapi tidak mengapa. Dia tidak ambil riba. Mati dia pun tak ada masalah. Tapi kalau orang yang buat riba ni, mati dia pun ada masalah. Orang lain terpaksa nak meneruskan benda tu, kan tidak, kena rampas. Harta yang sedia ada kena rampas. Kereta tak boleh bayar kena rampas. Rumah tak boleh bayar kena rampas. Hutang peribadi dah kena blacklist lah, apalah semua sekali. Lepas tu penjamin pun termasuk, penjamin pun terkena sekali. Maka ini benda, orang tu dah lah hidup tu, kita ni pula bila mati tu menyusahkan orang. Kita menyusahkan orang. Kita hidup ni dalam keadaan berpoya-poya, tetapi bila mati tu pula dalam keadaan kita menyusahkan orang lain, menyusahkan keluarga kita sendiri. Dan terlebih-lebih laginya kita mengambilnya pula insurans pula untuk cover benda-benda tu, itu lagi melampau. Haram atas haram. Haram atas haram ni lagilah melampaunya satu orang tu. Maka semua ini tidak dapat dimiliki melainkan dengan kesabaran yang besar. Kesabaran. Kita kena sabar. Maka nak sabar ni ada 3 jenis sabar yang disebut sini. Sabar menghadapi kehidupan dia. Kehidupan dia tu dia kena sabar. Susah senang dia tu dia kena sabar. Satu lagi susah senang yang berkaitan dengan tubuh badan dia. Sakit itu ada darah tinggi, ada kencing manis, ada penyakit itu, penyakit ini, ada kanser lah, apalah semua sekali, itu dia kena sabar. Nah. Dan ketika peperangan, semua tu tak ada. Dia ni orang kaya sebelum badan ni, dia pun sehat tapi kena peperangan. Maka bila peperangan pun dia kena sabar. Dan bila dia tu juga sebagai mujahidin, orang yang keluar berperang, orang sebagai tentera, maka dia pun juga kena sabar. Sebab kalau tidak sabar, dia akan jadi seluncai yang lari daripada peperangan. Kemudian yang akhir ayat ini disebut ulaikal ladzina shadaqu. Nak dapat fadilat ini bukan biasa-biasa. Allah Ta'ala beritahu daripada atas sampailah last sini. Kesimpulan yang Allah Ta'ala beritahu. Ulaika, lam situ dengan makna ba'id. Ba'id ni makna yang jauh. Bahasa Arab, ni isim isyarat untuk perkara yang jauh. Ditujukan kepada orang yang jauh. Orang yang jauh.
Ulaika, mereka itu. Mereka itu. Mana ditujukan pada yang jauh. Yang jauh. Mereka itu, orang yang jauh. Ini kelebihan bahasa Arab. Lepas tu kalau kita belajar dalam bahasa Arab sini, ini ada maksud lain. Maksud apa? Mereka itu yang jauh. Maksudnya yang jauh. Apa yang jauh? Jauhnya kedudukan dia dengan kita. Kalau kita ni tidak ada sifat seperti mana yang dinyatakan di atas. Kalau kita tidak ada sifat yang seperti mana di atas, kita ni jauh daripada mereka-mereka itu. Kita jauh. Kita jauh daripada mereka. Nak dekat dengan mereka, kita kena ada sifat seperti mana mereka. Barulah kita juga jauh daripada orang lain yang tidak ada sifat seperti mana di atas. Alladzina sadaqu, orang-orang yang jujur. Ini orang yang jujur sungguhnya, yang dia kata dia beriman, yang dia kata beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul, hari akhirat. Orang yang betul-betul jujur dalam penyataan iman dia, kepercayaan dia, inilah orang yang jujur sungguh. Yang mana dia jaga iktikad dia, amal dia, akhlak dia, dia jaga semua sekali. Dan lebih-lebih lagi kesabaran dia jaga semua sekali ni. Maka orang-orang ini yang mempunyai semua sifat-sifat yang di atas. Alladzina sadaqu, orang-orang yang jujur. Dan ini ulaika juga dengan maksud tingkatan mereka itu akan jauh daripada sesiapa pun. Kerana ia adalah tingkatan yang tinggi. Sebab tu bila tingkatan yang tinggi digunakan perkataan ulaika. Ulaika. Tingkatan yang tinggi. Alladzina sadaqu, orang yang jujur. Yani orang yang jujur sini orang yang beriman. Orang yang beriman sebenarnya orang yang jujur. Jujur dalam kata-kata dia, jujur dalam perbuatan dia, jujur dalam iktikad dia. Inilah orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah humul muttaqun, mereka itulah golongan orang yang benar-benar menjaga hukum Allah Ta'ala. Ini orang yang betul-betul jaga hukum Allah Ta'ala, yang takut pada Allah Ta'ala, yang taqwa pada Allah Ta'ala, mereka inilah. Yang betul-betul jujur pada Allah Ta'ala, orang yang taqwa ini. Alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, dua sifat yang Allah Ta'ala sertakan. Sadaqu, satu lagi muttaqun. Sadaqu, satu lagi muttaqun. Sadaqu mana orang yang jujur, muttaqun maknanya orang yang ikut apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Ikut undang-undang Allah Ta'ala, ikut hukum-hukum Allah Ta'ala, dia panggil taqwa. Dan taqwa juga seperti mana saya dah bahaskan sebelum pada ni, taqwa juga dengan makna taqwa dengan makna takut. Takwa juga dengan makna berwaspada. Takwa juga dengan makna menjaga hukum. 3. Kalau ada takwa dalam Al-Quran, 3 makna ni. Dan 3 makna ni, penjelasan makna dia mesti daripada 3 perkara ni. Iaitu takut pada Allah Ta'ala dan juga mewaspada. Berwaspada. Gerun. Berwaspada. Ambil beringat. Ambil perhatian. Benda yang Allah Ta'ala memberi ancaman, kita ambil peringatan. Kita ambil peringatan itu. Itu orang bertakwa. Dan takut. Kita takut. Bila ada ancaman, kita takut. Itu orang takwa. Dan orang yang takwa bukan semata-mata takut. Tak mungkin dia takut saja. Melainkan dengan jaga hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala halalkan, maka dia halalkan. Allah Ta'ala haramkan, maka dia haramkan. Dan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan ikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah orang yang betul-betul takwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai sini saja kelas kita untuk malam ni. Sambungan itu saya rasa tak sempat sebab itu masalah kisos. Dan masalah kisos itu ada ulasan yang panjang, lebar juga sikit. Sini itu insyaAllah kita sambung minggu depan lah insyaAllah. Esok insyaAllah ada live di Facebook. Dah boleh tengok juga di dalam YouTube. Tentang akidah tauhid fil ibadah wa du'a, dan juga doa. Sampai sini saja dulu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.